أسامي وقدرة الإرادة تتعلق بالبناء كل يوم وجد أن سماء والبشر تعلق بكل مدد وكلمة بذاتي أنا ليس من أي ذاتي ثم كلام ليس بحروف وليس بتكليف كالمنوف وليس من صفات الشامية فلمن يدعو لو لم يكن مصروفا بها لكان في سوى مرغوبا وكل نبل سواها فولد بكفر قد تنهى وإن النمل لا يحتمل لغيره جلا ومنه كلم فيه الرجال وتقوى الإشقاء والإسان وما يكون فعل صالح وجب عملنا فرسال لبا وجمع برؤية لله بجنة الدين بلا تناري وفوق جائد من فعلي وقرأت فيه دليل نقلي وفي جميع الرسل بالأمان والسر والتبليغ والفضل ونستعين والذكر عليهم وجل كأن في يقين يسأل وتقدم والرحمة للألم نزل مولد عفا ويزق لمن بالحساب ونشر الإكرام والثواب والرزق والسيرات والميزان والرب والنيران والجنان والأملاك ثم الأمر والرب والبدن ثم الأولياء وكل مجال من البشير لكل لسان كالضروري ويضوي في كلمة الإسلام ما قبل بسائر الأحكام فأنزلا من جبريل بالأدب ترضى بهذا جبريل على رضا وغالبها رضاني وسلم لك بنتناني وجنني توبة للأوثان أحسن رحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه سرورا وكل أمر بالقدر وقدر كل مقدور فمع المقر له مسلم واتبعت بالناس في العلماء وقد استقر من الأخيار بالجد والقيام في الأسرار وكل وجهك على الثواني وجميع لسائر الأسامي راغبا لله بعوامل تتقي معاني وكل بذل ربي لتقاني أكبر وجه ولدني بسلك ومجيل للأمام وجب مريا رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على نبي الهاشمي الرقيب وآله وصحبه أجمعين على نبي الهاشمي الرقيب وآله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lis-sadiqil masduqi. Nazimu bermula orang yang membuat nazam ia tilka, bermula orang yang membuat nazam demikian itu, yakni akidah. Tilka ay akidah. Ialah Ahmadul Marzuqi, ialah nazim itu siapa? Ialah Ahmad Al-Marzuqi. Ahmad Al-Marzuqi ini mayantami mereka yang sampailah nasabnya lis-sadiqi, bagi orang yang benar pada perkhabarannya, al-masduqi lagi pula dibenarkan akan dia, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita katanya ialah pengarang nazamah ataupun pengarang manzumah Aqidatul Awam ni, tuh nasabnya tuh bersambung hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu qaulun nazimi, bermula perkataannya perkataan bagi nazim. Nazimu, nazim tuh nazimu tuh mubtadaun, ialah mubtada. Wa huwa, dan ia nazim tu sendiri selain daripada dia tu mubtada, mudhafun, ialah mudhaf. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya bagi nazim tilka tu mudhafun ilaihi, ialah mudhaf baginya, bagi nazim. Wa huwa, dan ia tilka tu isi isyarahnya aidun musyarun ilaihi, dia kembali kepada aidun atau kembali kepada ilal aqidati, kepada akidah. Ini akidah, wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Jadi bukan yang membuat nazam demikian itu akidah, gitu. Wa qauluhu wa qaulun nazimi Ahmadu tuh khabarul mubtada'i, ialah khabar bagi mubtada, ialah Ahmad. Itulah. Bahwa dan hiya Ahmad tu ismun nazimil karimi, ialah nama bagi tu nazim yang mulia. Nazim di mana tukang yang buat manzumah. Nah, tukang yang buat nazam ni namanya Ahmad, Sayyid Ahmad. Qauluhu qaulun nazimi al-marzuqi, marzuqi itu sifatun ula li Ahmad. Sifatun ula li Ahmada, li Ahmadilah ataupun li Ahmadu, baca harakat hikayat boleh. Hikayat pada kata nazam tu Ahmadul Marzuqi, gitu. Jadi Marzuqi itu ialah sifat yang pertama bagi Ahmadu. Wahwa, dan ia Marzuqi itu laqabuhu, ialah gelarannya. Tuh kenapa kau digelarkan dia Marzuqi? Nisbatan, kerana nisbah ilal arifi billah, kepada orang yang kena dengan Allah. Kearif billah ni orang kena meliputi haibah di batin hati. Orang panggil ma'rifah khassah. Ya, ma'rifah ni ada dua. Ma'rifah ammah. Kita duk mengaji sifat 20. Ngaji ilmu tauhid ni dia panggil ma'rifah ammah, dia panggil ma'rifah umum, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ada pun ma'rifah satu lagi dia panggil ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah ni pembukaan daripada Allah Ta'ala, futuhat daripada Allah Ta'ala, anugerah daripada Allah Ta'ala. Tu di atas hati-hati orang yang sampai kepada maqam takut pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Quran ceritanya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih, dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya. Apa dia dapat bagi orang yang takut akan maqam Tuhan dia? Jannatan, dua syurga. Mana dua syurga? Jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia. Wa jannatul ajilah, dan syurga yang lagi akan datang akhirat kelak.
Apa syurga ajilah, iaitu dapat musyahadah dalam hati dia akan Allah Subhanahu wa taala. Yani musyahadah dengan makna nampak dalam hati dia akan segala sifat kama jalla qaha kama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukan nampak zat. Nah. Itu wujdan, zauq di batin hati dia. Hingga orang yang begitunya tidak lepas satu nafas pun lupa dengan Allah Ta'ala. Itu. Tu. Macam kita ni, satu nafas pun tak ingat akan Allah Ta'ala. Bila kita ingat Allah Ta'ala, bila sakit lah. Allah sakit, ya Allah, sakitnya kena sembuhlah ya Allah. Tu baru ni. Tu. Lapar ke. Duka cita apa ke, barulah ya Allah, ya Allah, baru ya Allah, ya Allah. Ada hajat apa-apa ke, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tarik senang, segar, sehat, lupa Allah Ta'ala. Kata dalam semaya tu pun, patut kena ingat ke Allah, tak ingat pada Allah. Itu kita lah, orang awam. Orang khawasul khawas ni, lain lah. Susah senang ingat Allah semata. Nafah demi nafah. Itu dia panggil al-arifi billah. Jadi al-marzuki itu nisbatan kerana nisbah ilal arifi billahi, kepada orang yang kenal dengan Allah sebagai kenal yang khasah. As-sayyidi, as-sayyidna, penghulu, ketua. Marzuki, al-kaffafi. Itu. Jadi marzuki itu kena kepada tok dia. Tok dia nya dulu seorang wali Allah lah. Namanya Al-Arif Billah As-Sayyid Marzuki Al-Kaffafi. Wa amma, dan ada pun kunyatuhu, kunyah bagi Ahmad Al-Marzuki ni fahuwa, maka ialah Abul Fauzi. Abul Fauzi kan ada anak dia nama Fauzi lah. Wasmu abihi, dan bermula nama bagi bapaknya, bapak Ahmad ni Muhammadun, ialah Muhammad Ramadana Al-Hasani Wal-Husaini. Jadi dia ni keturunan nabinya kok sebelah Hasan dan Husain dua tu. Tu lagu tu. Jadi Sayyid Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Hasani Wal-Husain. Patu Marzuki itu nisbah kepada tok dia, seorang wali Allah yang besar, iaitu Al-Arifu Billah As-Sayyid Marzuki Al-Kaffafi. Baik. Qauluhu qaulun nazimi mayyantami lis-sadiqil masduki. Apa maknanya? Ayil ladzi, itu sifatus saniyah. Ahmad Al-Marzuki ni ialah yang mereka yang alladzi yang orang yang tasibu li Rasulillah, yang bernasablah, iaitu yang sampailah nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman, maka bermula man pada kata mayantami itu khabar ismu mausulin ila isim mausul. I'rab jadi apa? Sifatun saniyatun, ialah sifat yang kedua li Ahmadu, bagi Ahmad tadi itu. Li Ahmadi atau li Ahmadu. Wasadiqi wal masduqi, dan bermula sadiq dan masduq tu huma, kedua-duanya ialah min asma'ihi, ialah setengah daripada segala nama-namanya, nama-nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna sadiqi, dan bermula makna sadiq itu ialah allazi akhbara bis-sidqi, ialah orang yang mengkhabarkan dengan kebenaran. Fala yasduru minhu, maka tidak terbitlah minhu daripadanya, minas sadiq, daripada orang yang menyampaikan dengan kebenaran tu tidak terbit apa? Kizbun, oleh dusta. Aslan qat'an, aslan ay qat'an, semata-mata, langsung, maknanya tidak ada langsung terbit daripada Nabi itu oleh dusta. Maka sebab tu khabar Nabi itu la yahtamilu sidq wal kadhib, tidak boleh diihtimalkan benar atau dusta, bahkan benar semata-mata. Adapun khabar selain daripada Allah dan Rasul, maka ma yahtamilu sidq wal kadhib,
Tu perkara yang boleh ditanggung, boleh diihtimal. Dengan benar ke berita perkara tersebut ataupun dusta. Nabi tidak. Fala yasduru minhu ay minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kizbun aslan, oleh dusta semata-mata. Tidak pernah terbit daripada nabi itu oleh dusta semata-mata. Falidzalika, maka dari kerana itu, falidzalika, maka dari kerana demikian itu. Dari kerana demikian itu, li ajli la yasduru minhu kizbun aslah tadi itu. Dari kerana demikian itu dijadikan tidak terbaik daripadanya nabi itu oleh dusta langsung. Sammathu, mempernamalah akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam Quraisyun, oleh orang Quraisy. Tapi mempernama tu qabla risalati, sebelum daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempernama apa? Maf'ul as-sidqal amina. Tu orang kafir Quraisy ni sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dilantik jadi rasul, maka ketika tu sepakat orang kafir Quraisy ni menamakan Nabi itu as-sidqal aminah. Orang yang benar lagi pula amanah. Orang yang benar lagi pula amanah. Tak khianat. Tu tengok. Tapi setelah mana Nabi itu jadi Nabi, habis dah. Apakah jadi takabur lah kau dah? Tak usah terima kebenaran. Dusta, majnun, macam-macam itu kita kata Nabi. Wa ma'nal masduqi, dan bermula makna al-masduqi itu ialah ayil ladzi akhbaran nasa bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Ialah orang yang dikhabarkan akan manusia dengan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibenarkan, orang yang dibenarkan. Ni Nabi, ni orang lain. Kita ni membenarkan Nabi akan manusia. Manusia, Nabi ini benar. Itu. Maka Nabi itu masduq. Itu. Summa'lam, kemudian ketahui olehmu, annan nazimah, akan bahawasanya tuan pengarang manzumah ini, annan nazimah, akan bahawasanya nazim hadhil akidati, ini akidatul awam ni. Siapa nazim ni? Al-alima, sifat bagi nazimah. Annan nazimah hadhil akidati al-alima, orang yang alim. Al-bari'ah, orang-orang yang bersangatan berkat. Al-lauza'iyah, orang yang lauza' ni maksudnya orang yang orang panggil yang mahir dalam bagai-bagai bidang ilmu. Itu lauza'. Orang yang pakar, mahir dalam sekalian bidang ilmu. Itu mana? Al-lauza'iyah. Anan nazimah, ketahui olehmu akan bahawasanya tuan nazim yang alim, lagi pula maha berkat, lagi pula orang yang mengetahui segala pakar dalam segala bidang ilmu ni. Syaraha, telah mensyarahlah ia alaiha, di atas akidah ini, syarhan latifan, sebagai syarah yang nipih, yang halus. Ada. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki sendirinya dia ada buat syarah sebenarnya di atas manzumah dia. Nama apa kitab hak syarah hak dikarang oleh nazim tu sendiri? Syarah pun dia, nazim pun dia. Samahu, mempernamalah akan dia akan syarah tersebut tahsilanailil marami. Tu mendapat cita-cita yang mencapai. Tahsila maknanya mencapai, mendapat. Tahsilanailil marami mana mencapai, mendapat, menggapai cita-cita yang diingin. Tu. Jadi kalau kita nak cari itu, carilah. Terasa tengok ada orang jual dak. Tahsilunailil marami. Tu. Itu kitab syarah Aqidatul Awam yang disyarah sendiri oleh nazim. Tapi halus je. Wa ana, dan akunya, kata Syekh Nawawi Banten, katabtu, menulislah olehku, alaiha, di atasnya, di atas akidah ini, aidan juga, hazal kitab, akan ini kitab.
Wa in kunta, dan jika sekalipun adalah aku ni, lastu, bukanlah aku ni, min alibbi atau min alabbi zawil albabi, bukanlah aku yang paling cerdik, yang paling berakal, zawil albabi, daripada orang-orang yang berakal. Sungguh pun aku ni bukan orang hak paling bijak daripada segala orang hak paling bijak. Nah, rajaan, hal keadaan aku mengharapkan li du'aihi, bagi doanya, doa Nazim al mustajabi, doa Nazim ni yang mustajab, yang diperkenan oleh Allah Taala. Tuh. Jadi ni orang panggil mimba bit tawadhu syarahi. Nah, syarah lah. Syarah tu tawadhu dia kata. Sebenarnya Nazim ni sendiri ada syarah dah manzumah dia. Tapi aku pun tulis juga syarah ni. Padahal aku ni bukanlah setengah daripada orang-orang yang paling cerdik daripada segala orang-orang yang paling cerdik, bukan. Tapi hal keadaan aku tu harap akan doanya. Doa orang yang paling cerdik, yang mustajab, yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil tawadhu. Itu boleh kan awak nak tulis sendiri syarah ini? Kalau kita tu memang bukan ahli sungguh. Syekh Nawawi Banten kata dia bukan ahli tu kerana sifat tawaduk, merendah diri dia. Nah, kita kalau tak pandai tu memang bodoh sungguh lah. Syekh Nawawi Banten dia kata dia tak pandai, bukan tak pandai sungguh. Itu orang panggil sifat tawaduk dia. Kerana orang dulu dia bersifat dengan khisalum mahmudah, bersifat dengan sifat yang dipuji. Bukan kata saya pun buat je kak. Kerana apa saya buat? Sekarang saya ni profesor, doktor, PhD berjela-jela. Takkan saya tak boleh nak syarah barang begini kecil ni. Ada sini. Bukan dia kata lagu tu, bukan. Tu kalau orang lain ni kata gitulah. Saya boleh syarah. Tu pun orang lain ni kalau dia syarah, bukan dia syarah, dia duk ambil copy paste dalam Google je. Itu pun kadang-kadang bukan duk Google dia sendiri, anak murid dia suruh Google. Dia suruh anak murid dia buat tulis Google, tulis cari internet, copy paste. Siap, susun, mari ke saya pun check. Okey, cetak, letak nama saya depan. Awak tak tahu sebab awak tak mencebur dalam dunia lagi. Nanti ni awak hanya duduk di pondok lagi. Kalau awak cebur masuk dalam dunia popok usata ni, tahu lah. Oh, lagu tu nampak sahur sangat, rupa-rupa tak anda agak macam tu. Tapi kalau Baba Bukhari memang dia tak suruh orang lain, dia sendiri buat. Dia sendiri syarah, dia sendiri memang dia sendiri. Dia tak suruh anak-anak murid ada. Pokokmu ada suruh Google ke apa, syarah sikit mata nahwu ni apa nanti sudah dia pun semok cetak ubit nama ada. Memang dia sendiri buat. Tu mu kena yakin itu. Kerana tutup guru di pondok kita ni memang kita pilih lah. Bukan main takak muak dak lah. Tapi kalau hak lain tu, kalau dia mau dengar kata sahur ni syekh lah, itulah, inilah gelarannya. Gi siasat lah tengoknya. Makin tahu lah. Bahung lah banyak ya sini. Tak ada dah dia. Kalau dia ni ada dulu ni. Ada dah dia. Kalau ada dia juga. Bukan bekas tu guru dia tu sahaja kan. Banyak lagi, ada lagi. Lagu tu lah orang lain ni. Apabila tak buat siap buku juga, pak letak gambar dia sengih ke mana ke, profesor, doktor, syekh, datuk, apa itu ini. Padahal buat tu anak murid dia, anak-anak buah dia. Pas jual, boleh duit, kaya, beli Mercedes. Ulama dulu tak gitu. Ulama dulu tulis ni kerana Allah Taala sungguh. Dalilnya ni. Mana dalil dia? Ni. Mana ni? Kita duk ngaji ni. Buku-buku ada mau ada ikhlas tulis tu, ada kita duk ngaji tak? Ada. Beli buat. Ada buat buku kau bisa buat buku nasi lemak gitu. Tu. Tu. Habis itu. Jadi ni tawaduk ni, kita kena belajarlah sifat tawaduk daripada syarah dan daripada ulama lah. Tak kira lah semua ulama-ulama ni banyaknya tawaduk beginilah.
Ngaku kata tak pandai, padahal memang pandai sungguh. Marahil Labi apa? Tafsir Quran Syekh Nawawi Banten 2 jilid terbatu. Dia tafsir Quran. Ya Syekh Nawawi Banten ni siapa orang gelar dia bapak kita kuning. Bapak kita kuning. Bapak kita kuning. Bapak mencari kita gapo tak ada isyarah. Isyarah habis. Bahjatul apa? Kita baca ala jemaah. Bahjatul siapa? Syekh Nawawi Banten. Gapo lagi? Kita gapo lagi? Nah saya Syekh Nawawi Banten betul. Nak cari mana Syekh Nawawi? Ada semua jumpa semua dia. Tak nak lagi. Payah nak elok lah kalau pondok tu tak ada baca kitab Syekh Nawawi Banten tu. Mu ni pondok ke pondok ngaji ke pondok rebel lembu ke bayar. Mesti ada. Ni bapak kita kuning ni. Tu kalau kita arak lah. Kalau kita Jawi tu Syekh Daud Fatani kita lah. Habis kalau bidang ilmu ya kak dia tulis je. Dia terjemuh lah ke. Bapak kita Jawi lah tu. Ni Idhul bab nikah. Syekh Daud Fatani. Gawa lagi. Bab nikah Idhul bab. Ghayatut takrib. Ghayatut takrib bab faraid Syekh Daud Fatani. Banyak Syekh Daud Fatani. Nak manasikul haji wal umrah Syekh Daud Fatani. Tu ada kitab dhabit almarhum tu saya Pak Suami Gun ada yang ngaji Mekah apa bosok. Syekh Daud Fatani Bughyatul Tulab, Nihatul Musalli. Kita usul, kita tauhid, kita gapo. Syekh Daud Fatani banyak dia terjemuh. Karena ramai dia tu ramai terjemuh daripada Arab ke Melayu. Nak orang Melayu hak baru masuk Islam ni kerti agama. Zaman Syekh Nawawi Banten ni ramai dah orang duk menutup Mekah. Tu. Nak orang menutup Mekah ni kemah lagi ilmu Arabiah. Itu. Lepas tu Syekh Nawawi Banten ni tak ada rasanya kita Jawi. Cuba cari ada tak kita Jawi. Tak ada rasanya. Kita Arab lah ke dia. Ya kita Arab lah. Tapi ya syarah. Tu tengok. Jadi dia ni tawaduknya ni. Jangan mengingat, kalau gitu syarah pun bodoh kok. Apa aku kok. Jangan gitu. Namun ingat lagu tu kan. Orang alim kata dia bodoh tu tawaduk. Kita orang jahil. Kalau kata kita bodoh, kita tak pandai sungguh. Memang bodoh sungguh. Gitu. Fa'anta maka bermula engkau ayyuhal waqifu, hei orang-orang yang menataplah. Waqif ni maknanya berhenti, orang-orang berhenti apa nak mengaji. Fa'anta maka bermula engkau ayyuhal waqifu, hei orang-orang yang mengaji ala hazal kitab, hei orang-orang yang membaca, yang menatap, yang muzakarah, ikutlah haza ala hazal kitabi, di atas ini kitab syarah ni. Iza wajarta, apabila mendapatilah oleh engkau fihi, di dalamnya, ai fi hazal kitab ni, mendapat maf'ul syai'an, akan sesuatu mukhalifan yang menyalahi, mendapati ada sesuatu yang salah, tak serupa, li syarhin nazimi, bagi syarah yang asal oleh nazim. Nak tahu mana kitab nazim pun tak ada. Jadi kalau mau beli kitab nazim Tahsil Nailul Maram tu, mu pun baca kitab tu, baca kitab ni, banding tengok. Kalau ada salah dalam kitab apa Nurul Zalam ni berbanding dengan Tahsil Nailul Maram tu, mu kena buat kena. Tengok. Fa'alaika ay fa'ilzam alaika falazimu alaika, maka wajiblah atas engkau bil mizanil mu'tadili, dengan timbang neraca yang adil. Jangan terus tolak, jangan terus terima. Ini ulama ya gitu. Ya bukan kata nak terima saya ayat ni, jangan tak terima, jangan saya ulama kayak ni. Gitu dah tu ni. Dia tak paksa ke tu atas diri dia, tapi ya atas kebenaran. Mu kena timbang di atas neraca yang adil lah. Kenapa? Fasuyuti, kerana bermula Imam Suyuti qala, telah berkata ia Imam Suyuti, inna sahibal baiti, sesungguhnya tuan empunya bagi rumah itu, adra, mengetahuilah ia tuan empunya rumah, bima, dengan barang, fihi, yang ada di dalamnya, baik rumah, apa barang tersebut, min mata'ihi, bayan pada kata ma, daripada mata-mata benda nya rumah.
Tu. Ayah dah. Tuan rumah lah tahu gapo adalah rumah dia. Sahibul bait adraka ma fi. Jadi tuan pensyarah, tuan nazim ni, iaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki ni, dia lebih mengetahui maksud gapo hak dia kehendak dengan nazam-nazam dia, manzumah-manzumah yang dia karang itu. Jadi kalau aku ada syarah tak serupa dengan gapo kehendak murak yang dikehendaki oleh nazim, mungkin kena timbang neraca tengok. Jangan terus terima, jangan terus tolak. Kenapa? Karena tuan rumah tu lebih mengetahui. Siapa? Syekh Ahmad Marzuki tu lebih mengetahui setiap manzumah yang dia karang itu makna maksud nak kok mana. Itu maksud. Wal aksaruna minal ulama'i, dan kebanyakan mereka itu daripada ulama'nya qalu, berkata mereka itu alim ulama kebanyakannya apa dia kata? Fal haqqu, maka bermula kebenaran itu. Fal haqqu, maka bermula kebenaran itu. Ahaqqu bittiba'ihi, terlebih berhak dengan diikut akan dia akan kebenaran. Al-haqqu ahaqqu bittiba'ih. Kebenaran tu terlebih berhak untuk diikut. Bukan kita tu ikut orang individu dah. Ni Syanawi Banten kata tak kira lah ikut mana pun. Benar kau tak benar, dia syekh. Bukan gitu cara ulama. Cara ulamanya kebenaran tu lah lebih berhak untuk diikut. Jangan ikut orang, jangan. Kalau orang tu kata benda kebenaran, ikut. Kalau tak, tolak. Itu maksud dia nak kata gitu. Fa'ana, maka bermula aku, kata Syekh Nawawi Banten, atlubu, aku minta minka daripada engkau, hei ayyuhal waqib ala hazal kitab, hei orang yang menatap, orang yang membaca, orang yang mengaji akan ini kitab ni, antubadila, bahawa engkau tukarkan fasadahu, akan rosaknya syaik tadi tu, yang engkau dapati kerosakan dalam kitab ni, kalau mu ada, kalau mu jumpa, fa'ana atlubu minka, maka aku, kata Syekh Nawawi Banten, aku minta tolonglah daripada engkau ayyuhal waqib, antubaddila fasadahu, bahawa engkau tukarkan akar rosaknya sesuatu tadi itu bisolahihi, dengan elok, dengan hak betulnya. Kalau salah mu tukar hak betul lagu mana, tak apa ya izin lah. Tapi tu pun kita sebagai anak murid ni kena beradab. Tutup guru kita duk ajar semua. Kalau salah kita cetak gapo, jangan duk garis atas tulisan tu. Wak bulat. Wak bulat. Lepas tu tulis angka tepi luar. La'alla sawaba. Mudah-mudahan yang betul. Tu. La'allal munasib. Mudah-mudahan yang munasabahnya itu. Mudah-mudahan yang munasabahnya begini. Jangan kita parai atas tu. Salah ni, tak kena ni. Tu orang panggil apa? Su'ul adab ma'al ulama. Jahat adab kita dengan alim ulama. Sampai tahap tu guru pondok kita dah besar gitulah. Pergilah ke pondok mana-mana pun sama je. Fa'ati kulla syai'in bistihqaqihi, maka berikanlah akan tiap-tiap sesuatu itu bistihqaqihi, dengan haknya, hak dia, hak sesuatu tadi, dengan hak tiap-tiap sesuatu tadi. Tu fa'ati kulla syai'in bistihqaqihi, maka berikan tu akan tiap-tiap sesuatu bistihqaqihi, dengan yang sepatutnya, dengan haknya, dengan hak sepatutnya lagu mana, begitulah kita kena beri. Kalau salah, la'alla sawaba, mudah-mudahan yang betul, la'allal munasibah, mudah-mudahan yang munasabahnya begini. Itu. Jangan kita waktu tutup mata, ataupun jangan kita jahat adab tu, jangan. Tukarlah, tapi biarlah orang panggil kena. Kama qala sayyiduna Ali karramallahu wajhahu, seperti mana perkataan yang telah diberkatalah oleh junjungan kita Ali, mudah-mudahan mempermulialah oleh Allah Ta'ala akan wajahnya Ali. La tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Ada kata gini, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Aduh.
Tu la tanzur ila man qala. Jangan engkau tilik kepada siapa yang berkata, jangan. Ini orang hakikat lah ni, orang tasawuf. Lepas tu, wanzur ila ma qala. Tilik olehmu kepada apa barang yang telah diberkata oleh seorang. Jangan mu tilik pada siapa yang berkata, tapi tilik apa yang dia berkata. Ini ajaran ahli sufi itu begitulah. Nak pahamlah situ. Tapi kalau orang panggil syariat, ya ada orang panggil. Fanzuru amman ta'khudhuna dina. Kamu kena tilik kepada siapa kamu ambil agama kamu. Itu bagi orang mubtadi, orang syariat macam kita ni kena tilik. Siapa yang kita nak ambil agama ni, tengok. Dia ngaji mana? Tok guru dia siapa? Yang ngaji bila? Ngaji ke tak? Dulu duk masuk goreng, tiba-tiba jadi tok guru. Iya kau ni? Itu kita kena tilik. Tidak rosaklah agama kita kerana al-isnadu minad din. Sanad pengajian ni daripada bahagian agama. Laulal isnad laman syaa qala ma syaa. Kalau tanpa sanad perguruan pengajian ilmu agama ni tak ada daripada guru pada guru, nescaya siapa pun boleh berkata apa barang yang dia nak kata. Pada pendapat saya, mengikut tilikan ilmu saya, firasat saya, kajian saya, mampu gitu. Itu ni. Ilmu muhabib mana lagu tu? Tak ambuh gitu. Lepas tu, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Tilik kepada siapa kamu ambil agama kamu. Itu syariat. Tu. Ada pun orang tasawuf, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Tilik kepada kepada apa yang diberkata. Anjing sekalipun kalau dia cakap benda yang betul, kita kena terima perkataan anjing. Tu orang sufi itulah tu. Dia lain macam sikit. Kita nak cerita sama lah. Tu satu hari orang waliullah, seorang waliullah. Nama apa tak ingat dah. Nama apa Zunnun al-Misri kalau tak silap. Dia berjalan dalam kota Baghdad, dalam negeri dia tu, dia kata, tak ada weh. Orang yang paling kotor aku dia nak cari siapa yang paling kotor sekali, lebih daripada dia, tak ada. Cari, akhir sekali di hujung negeri tu jumpa seekor anjing. Litahlah hati dia. Dalam negeri ni tak ada lah yang paling kotor sekali aku, tapi aku nak banding anjing ni, lebih baik aku lagi pada anjing. Baik aku lagi lah pada anjing. Aku manusia, dia anjing, anjing mughalazah. Serta-merta Allah Ta'ala kuasa anjing itu bercakap, hei Syekh, memanglah aku tu najis. Kalau kena dengan aku salah satu basuh tu, kena basuh 7 kali basuh salah satu air tanah. Tapi suci tak? Suci dah lepas tu. Ada pun hatimu yang penuh rasa takabur tu tak akan suci walaupun basuh dengan 7 lautan di atas muka dunia ni, tak suci-suci. Menangis Syekh tu dia ni. Kalau gitunya nganjing ni pun aku lebih hina lagi. Itu orang panggil orang sufi tu lah gitu. Anjing pun kalau cakap benda betul, terima. Siapa ada kitab, orang tasawuf ada kitab mengaji dengan anjing. Ngaji dengan anjing. Ada pengajaran yang diajar oleh anjing. Orang tasawuf tu ya gitu. Baik, tengok. Qala ma'nahu, apa kau telah berkatalah. Betul tak situ? Bukan gitu. Unzur la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Berarti situ bukan qala ma'nahu. Koma situ. Maknahu, gitu. Bermula maknanya, makna perkataan Sayyidina Ali tadi tu. Iza sami'ta kalaman. Iza apabila sami'ta mendengarlah oleh engkau kalaman akan satu perkataan. Fala tanzur ila hali qailihi. Maka jangan engkau tilik kepada kelakuan orang yang berkata. Jangan. Apa iya ni, apa iya, jangan. Lepas tu walakin unzur ila aksari ta'ilihi, akan tetapi tiliklah engkau ila aksari ta'ilihi, kepada banyak manfaat kau, atau kepada banyak manfaatnya, manfaat perkataan. Tengok orang panggil perkataan dia bercakap tu, ada manfaat kau tak ada manfaat.
Ini pasangan orang tasawuf tu gitulah. Farubba maka banyak benar dia kata. Farubba jahilin yakulu khairan. Maka berapa banyakkah daripada orang jahil yakulu khairan yang berkata akan kebaikan. Warubba fadilin dan berapa banyak orang hak lebih-lebih yakulu syarran yang berkata akan kejahatan. Tanya. Mugi kedai ke? Pakai serba, pakai baju Melayu, dengan kaplekak, pakai serba sabaku lalu ke tepi pasar malam mana? Orang jahil di Sarawak, pakai seluar pendek, tengok kamu tengok. Terlebar, nyisa dah ni. Main apa pasar malam ni? Tak malu ke? Pergi sejik tu. Dia cakap tu betul tak? Betul tu. Padahal tu pakai luar pendek itu, duk pang Sarawak kupu atas muka. Terlebar. Tak malu subaya sama aku duk main pasar malam lagi sejik tu. Kita pun tengok. Kita nak pakai mana ni? Pakai ni. Jangan kita pakai fanzuru amman ta'khuzuna didaka, jangan. Mu nak ambil agama gapo bukan tok guru mu pakai luar pendek tu. Tapi unzur ila maqala. Betul weh. Nata jahil ni cakap. Nata orang jahil orang bodoh ni cakap betul tu malu. Aku pakai subaya sama aku orang isa-isa ni duk pasar malam. Lagi sejik. Baru jujur kita. Jangan kita kata, nak nasihat orang. Mu sendiri luar pendek. Takabur lah kita. Betul tak? Tu orang tak salah betul lah gitu. Kenapa Farubba jahil yakulu khair. Berapa banyak orang jahil itu yang bercakap benda baik ada. Jahil tu tapi cakap benda baik. Ambil hak baik yang bercakap tu. Jangan ambil agama dengan dia. Jangan duk ngaji nama. Allah alihnya awak. Saya nak ngaji kitab dengan awak. Bodoh lah mu. Nak ngambil agama gapo dia orang jahil. Ambil perkataan dia hak baik tu. Betul juga. Kau nak balik pun ustaz mutuk pergi masjid. Malu suruh sama aku isa-isa duk pasar malam. Warubba dan berapa banyak fadilin orang hak lebih-lebih tutup guru ustaz-ustaz tapi yakulu syarron yang cakap benda kejahatan itu ada. Fok ustaz pakai serba pakai sokok pakai piah popo duk kepuh hokok. Orang biasa dah kata semaya ke mana? Lah semaya wajib puasa. Lorak manu gak. Orang alik tu dia tahu wajib puasa dia ni. Jahat ada dia cakap itu. Jahat ada. Tu. Boleh pakai tak? Tak usah pakai. Wah tu ni. Tak usah pakai. Walaupun kita ngaji agama dia, ngaji suku tak duk pakai mulut dia. Tu ni. Tu. Qalahu telah berkatalah akan dia ini makna tu asyarihu oleh syarih. Syarih ni sama ada Syekh Nawawi Banten ataupun syarih hak sebenarnya naknya ialah nazim tu sendiri itu Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Habis. Tanbihun ay haza kalamun ati munabbihun liman ghafalah. Bermula ini perkataan lagi akan datang ni nak memberi peringatan bagi mereka yang kelalaian. Innama hanya zakaron nazimu telah menyebut oleh nazim ismahu akan namanya al-karima sifat bagi ismah. Hanya telah menyebut oleh nazim akan nama nazim al-karima yang mulia. Kerana apa dia sebut nama dia? Kalau tak sebut pun tak apa. Apa dia sebut? Li'annahu kana bahawasanya nazim tu li'annan nazimah matlubun, ialah orang yang dicari. Kamu bayar kalau dia tak tulis nama. Kita duk baca sama. Kita pun siapa dia tulis ni sedap lah. Duk nasyid sama tiap-tiap malam deh. Duk kata gendai sama. Duk baca. Dia tak royak nama berapa. Kita pula duduk sibuk nak cari siapa dia mengarang. Senang dia sebut Syekh Ahmad Marzuqi patut orang aling tu. Nazim tu pasti orang cari. Maka kerana tu dia tulis. Dia tulis nama dia bukan kerana takabur nak sahu gapo dak, tidak. Walidzalika dan kerana inilah, kerana nama orang yang membuat satu kitab syair ke apa ke nazam ke syair ke kitab ke apa saja ke, dia letak nama dia tu kerana dia tu akan dicari. Qala Syarqawi telah berkata Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Hijazi Syekhul Azhar. Dia kata mana? Wa'lam ketahui olehmu ni maqalul qaul. Ketahui olehmu annahu bahwasanya yutlabu dituntuti
min kulli badiin, daripada tiap-tiap mereka yang memulai menulis, fi kulli fannin, pada tiap-tiap mata pelajaran ilmu tu dituntut apa? Arba'atu umurin, seempat segala perkara. Ala sabilil wujubis sinai, di atas jalan kewajipan pekerjaan yang wajib. Mana? Kewajipan pekerjaan mengarang. Tu atas jalan wajib perbuatan orang mengarang ni ditutup 4 perkara. Mana? Al-basmalatu, pertama orang mengarang ni wajib kena tulis basmalah. Walhamdalatu, dan hamdalah. Kadang-kadang pun ada hak tinggal juga alhamdulillah, tak apa. Kenapa? Basmalah tu sendiri mengandung dah. Apa baca? Wat tasyahudu gitu. Wat tashhidu, tak ada iya ada. Wat tasyahudu, ngucaplah syahadat. Wat tasyahudu wassalatu, dan selawat ala nabiyyi, di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di atas jalan wajib pekerjaan menulis kitab. Dituntut. Wa salah satu, dan 3 ni atas wa tu atas berkata arba'atun. Ai wa'lam annahu yutlabu min kulli badi'in fi kulli fannin salah satu ala sabilin nadbis sinai. Ketahui olehmu bahawasanya dituntut daripada tiap-tiap orang yang mula menulis pada satu-satu kitab mata pelajaran ilmu tu 3 perkara di atas jalan sunat pekerjaan tersebut. Apa pertamanya? Tasmiyatu nafsihi, nama diri dia. Tasmiyatu nafsihi, 1. Wa kitabatihi, ni atah pada kata nafsihi dah, bukan wa kitabuhu, bukan. Atah pada kata nafsihi. Ai tasmiyatu kitabihi, mempernamakan bagi nama, meletak nama ataupun mempernamakan bagi kitabnya. Jangan mu tulis tak ada nama. Jadi orang nak beli pun payah kedah. Saya nak beli kitab apa? Kitab tiap-tiap malam Isnin Selasa Rabu Khamis. Kitab apa? Tiap-tiap Isnin Selasa Rabu Khamis, tiap-tiap malam ngajar kitab tu. Kitab apa? Kitab tu tak ada nama. Boleh nak beli. Tu sunat kita letak nama kita. Kalau kita mengarang, sunat kita letak nama kitab hak kita tu tulis. Wa ityanu, ni atah pada kata tasmiyah tu. Tu jangan salah atah, jangan. Yang ketiganya wa ityanu bi bara'atil istihlali, dan mendatangkan dengan bara'atil istihlal. Dalam ilmu badik dah. Dalam ilmu badik ni dipanggil bara'atul istihlal. Bara'ah ni istihlal ni makna apa? Tutup naik bulan. Orang panggil gapo? Bara'atul istihlal ni asalnya naik bulan, naik anak bulan, terbit anak bulan. Tapi nak makna sini wahia, dan ia bara'atul istihlal tu ialah ayatiyal mutakallimu, bahawa mendatangkan oleh orang yang berkata, oleh orang penulis. Mutakallimu sini kena ke musannifu lah. Ayatiyal mutakallimu au ayatiyal musannifu au nazimu au muallifu, bahawa mendatangkan oleh penulis fi ibtida'i kalamihi, pada permulaan perbahasan penulisannya. Mendatangkan apa? Mendatang bima, dengan barang yush'iru bimaksudihi, dengan barang yang mengisyarat atau yang menyedarkan dengan tujuan penulis. Faham? Tu kadang-kadang dia bawa hari depan lagi. Alhamdulillahilladzi. Apa? Dalam kitab kita dia kata kan? Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Kita pun faham tu. Nak cerita ilmu makrifat ni. Orang panggil apa? Terbit anak bulan. Apa? Kita orang baca tu sedar dah. Apa maksud musannif menulis kitab ni? Kitab ni nak cerita tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat. Kalau ada dia duk sebut-sebut sikit sini. Mana? Di awal-awal permulaan mengarang kitab. Itu dia panggil bara'atul istihlal. Jangan awal-awal kitab tu macam nak cerita tentang fiqh. Tengok-tengok,
tauhid pelik. Atau panggil tak comel jadi kita nulis tu. Tu. Tu kebanyakan penulis gitulah. Awal-awal kita tu mesti dia akan buat mari bara'atul istihlal. Terbit anak bulan. Apa terbit anak bulan? Yakni dia mendatangkan perkataan yang mampu menyedarkan kita tujuan dia tulis kitab tersebut. Itu maksud. Ayatiyal mutakallimu fi ibtida'i kalamihi bima yush'iru bimaksudihi. Itu. Bahawa mendatangkan oleh penulis pada permulaan penulisannya dengan barang yang menyedar, yang mengisyarat, yang menyedarkan dengan tujuan mutakalli au musannif au nazim. Habis itu. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala walhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidin wa kulliman bi khairi hadyin yaqtadi. Gitu deh. Nak kata dah ni. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Abiyatuha maizun bi addil jumal tarikhuha li hayyun ghurri jumal. Ni bawah pani payah sikit tu. Dia wak mari orang panggil abjad. Abjad dia panggil. Kalau mengikut Ustaz Noderuh tak boleh terima abjad kat sini. Sahih lah macam-macam. Kita tak boleh ngaji kita ni. Kerana kita ni pakai abjad belakang. Wallahu a'lam. Itulah. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wali jalalihi, dan kerana keagungannya Allah Ta'ala, tara al-arifina, terlihatlah akal orang arifin itu annahu, bahawasanya Allah Ta'ala min haibatihi, dari kerana kehaibatannya Allah Ta'ala, terlihat apa akal orang arif tu? Khasyi'ina, khasyak mereka itu orang arif. Wali jamalihi, dan kerana kecantikannya Allah Ta'ala, tarahum, terlihatlah mereka itu orang-orang arifina billah, min hubbihi, dari kerana cinta akan dia Allah tu, maulahina. Apa maulahina ni? Gila. Maulahina majnunan biha, gitu. Maulahina ay majnunan biha, begitu. Wal waliyu, dan bermula wali Allah Ta'ala tu waliyu, bukan waliyu. Ai malikul khalaiki, pemilik segala makhluk. Wal mutawalla umurihim, dan yang menguasai lah umurihim, bagi segala pekerjaan mereka itu khalaik, segala makhluk. Wat tahiru, dan Allah Ta'ala tu tahir. Apa makna tahir? Ai munazzahu, yang tersucilah ya Allah Ta'ala tu an kulli, daripada tiap-tiap ma barang, sifat-sifat la yaliku bihi, yang tidak layaklah sifat tersebut bihi, dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Al-Qudusu, Allah Ta'ala tu Al-Qudusu. Kudus tu minal qudsi, diambil daripada perkataan asalnya Al-Qudsi. Wahwa, dan maknanya ialah Al-Qudusu tu at-tuhru, suci Allah Ta'ala. Ai al-azimut tanzihi, besar kesuciannya Allah Ta'ala, an kulli naqsin, daripada tiap-tiap kekurangan. War-Rabbu, dan Allah Ta'ala juga dipanggil Rabb, ai al-Maliku wal-Murabbil khalaiki, iaitu pemilik dan penjaga, pentadbir bagi segala makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Al-Aliyu, Allah Ta'ala juga Ali. Apa Al-Ali? Al-Murtafi'u, yang terangkat tinggilah, Al-Qadri, pangkatnya. Al-Mubarra'u, yang terlepaslah ia Allah Ta'ala, an kulli aibin, daripada tiap-tiap keaiban. Habis itu. Munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisali infisali wal mana tak jawab cari ni. Kat sebelah tu. Wal ittisali infisali wal
wasafah atau wasifah. Tengok. Qala nazimu munazzahun ai huwa bermula ia Allah tu munazzahun wa mutahharun. Tuh tersuci. Tersuci lagi pula disucikan ia Allah Taala tu anil hululi daripada hulul. Hulul tu menyerak masuk. Tu ai li annal hulula fi syai'i. Begitu. Li'annal hulula fi syai'i, kerana bahawasanya menyerak masuk pada sesuatu itu yaftakiru ilaihi, berhajaklah kepada sesuatu tersebut. Itu. Karena tu Allah Taala tu tersuci daripada hulul. Hulul ni maknanya menyerak masuk fil amkinati pada segala tempat-tempat. Tu. Au hululis sarayani, atau menyerak mengalir. Mana menyerak mengalir? Kasarayanil ma'i fil 'audil akhdari. Seperti mengalir, menyeraplah air itu di dalam tuh daun kayu yang hijau. Itu. Fil 'audil akhdari mana dalam daun kayu yang hijau. Tuh. Wa anil jihati. Munazzahun anil jihati. Sebelum masuk anil jihati itu boleh dulu thabit. Jadi Allah Ta'ala tu tersuci daripada menyerak masuk pada segala tempat-tempat. Dan tentu tidak juga tersuci Allah Ta'ala daripada hulul seumpama menyeraknya air pada kayu. Daun kayu. Itu. Sawa'un kana hululan fil amkinati. Begitu. Sawa'un kana hululan fil amkinati. Sama ada menyerak masuk tu di dalam segala tempat-tempat, au hululu aradin, ataupun menyeraklah arak tu fil jauhari, pada jauhar. Mana arak? Arak tu sifat kedatangan. Mana? Dia duduk pada jauhar, menumpai pada jauhar. Itu pun hulu juga tengok. Kenapa? Karena walaupun arak tu bukan jirim, la hiya huwa, tidaklah arak tu jisim, jauhar, tapi wala hiya ghairuhu, dia tak boleh nak pisah daripada jauhar. Betul tak? Maka hulul tak? Hulul au surati fi maddatin, ataupun hulul seperti gambar pada maddah, pada benda. Pada cermin kita kata. Nampak tak? Au hululu surati fi maddatin, ataupun menyeraklah gambar tu pada benda, pada maddah. Maddah tu mana satu benda. Kita kata macam cermin cuba tengok. Ada tak kita tu? Ada tak? Ada tak? Orang panggil lekat tak? Lekat. Itu. Kita ambil gambar, lekat tak benda tu? Objek tu masuk lekat tak? Lekat. Menyerak tak? Hulul kat tu dia panggil tu. Tidak belaka. Allah tidak hulul seperti itu. Tidak hulul. Tu. Lepas tu, dhabit lagi. Wal iftiqaru. Kenapa kita kata tidak Allah Ta'ala hulul? Munazzahun anil hululi. Li'annal hulula fi syai'i yaftakiru ilaihi ila syai'i. Kerana bahawasanya hulul Allah Ta'ala pada sesuatu benda tu berhajat kepada satu benda tersebut. Wal iftiqaru, dan bermula berhajat tu. Wal iftiqaru, dan bermula berhajat kepada sesuatu tu, yunafil wujubah, menafi akan mesti. Tuh, menafi akan mesti. Wujub tu mana mesti. Li'annal wujubah, kerana bahawasanya mesti-mesti tu yaqtadi, menghendaki alistighna, terkaya an kulli ma siwahu, terkaya mana tak berhajat daripada tiap-tiap barang selain daripadanya. Bawa panggil wajib, mesti, sungguh. Itu. Kalau Allah Ta'ala tu hulul pada sesuatu, sama ada amkinah ke ataupun jauhar, seperti hulul arak pada jauhar atau surah pada maddah, maka nescaya Allah Ta'ala tu berhajat pada sesuatu. Berhajat. Kalau Allah tu iftikar, berhajat, yaftakiru ila syai'i, bermakna yunafil wujub, menafi akan mesti Allah Ta'ala tu Tuhan.
li'annal wujuba, karena bahwasanya mesti Allah Taala tu Tuhan yaktadi menghendakilah alistighna an kulli ma siwahu, menghendaki akan terkayanya Allah Taala daripada tiap-tiap barang selain daripada Allah. Betul tak? Terkaya dengan apa? Tak berhajat. Maka ternafilah hulul. Nah, itu. Fa batalat hulul. Begitu apa? Maka batallah kata hulul, Allah Taala hulul. Dia kalau dalam kitab Syarhul Maqasid tu, dia buat mari 9. Apa? 9 kalau tak silap. Puak-puak yang mengatakan Tuhan tu hulul dengan makhluk. Maka dibatalkan satu persatu. Kenapa tidak boleh Allah Taala hulul begini. Tu syarah panjang lagi lah. Tengok dalam kitab Syarhul Maqasid. Syarhul Maqasid ni kalau tak silap Syekh Taftazani. Syekh Sa'duddin At-Taftazani. Ni cari tengok. Bawah dah. Wa anil jihati ay munazzahun anil jihati, atau berkata anil hululi, tersucilah Allah Taala tu daripada jihah. Tu kenapa al-qaulu bil jihati, bermula pendapat yang mengatakan Allah Taala tu terima jihah, kiri kanan depan belakang atas bawah, yuaddi ila hudusi. Betul tak? Yuaddi ila hudusil ilahi. Gitu. Membawa kepada baharunya Tuhan. Yuaddi ila hudusil ilahi. Dah tak? Au qidamil jihati. Al-qawlu bil jihati, bermula pendapat yang mengatakan Tuhan tu menerima pihak kiri kanan atas bawah depan belakang. Yuaddi ila hudusil ilahi, membawa kepada baharunya Tuhan. Au qidamil jihati, atau qadim jihah. Qadim jihah. Jihah tu qadim. Atas qadim, kiri qadim, bawah qadim. Qadim jihah. Mana? Sama ada jadi baru Tuhan ataupun qadim jihah. Nak mana? Dua-dua bengong belaka tu. Lihat sini. Tu sebab tu tersuci Allah daripada jihah. Wa anil jihati li syai'in, dan tersuci Allah Ta'ala daripada berpihak bagi sesuatu. Ya pihak ni kena ada nisbah lah. Nah itu ni. Nisbah lah. Contoh. Contoh fawahin dengan fawahin. Akil tu, dan nisbah akil dengan fawahin sebelah mana? Duk sebelah mana? Duk pihak mana? Duk jihah mana? Kiri kanan, depan belakang. Kiri kanan? Kiri. Tapi akil dengan saya tu ialah jihah depan. Betul tak? Akil pula dengan banding dengan fawahin jihah mana? Kanan. Betul tak? Tu dia panggil jadi pihak bagi sesuatu. Dia kena ada nisbah dia. Itu. Jadi sebab tu kalau kata Tuhan tu berpihak bagi sesuatu, ada pihak. Mana Tuhan ni sebelah kanan, sebelah kiri makhluk kau. Dia kena kata gitu. Sebelah atas makhluk kau, sebelah bawah kau, sebelah depan makhluk, belakang makhluk. Akan membawa lah Tuhan tu baharu ataupun jihah tadi. Orang panggil qadim. Beratlah tu. Fala yuqalu tafri'nya, maka tidak dikatakan, tidak boleh kita i'tiqad. Fala yuqalu, tidak boleh kata tu serta i'tiqad. Tu fala yuqalu, maka tidak boleh di'tiqad. Innahu, bahwasanya Allah Ta'ala fauqal jirmi, di atas benda. Allah di atas langit, Allah di atas bumi, Allah di atas arash. Tak boleh. Jermi tu jiring lah. Ikutlah. Bumi ke langit ke arash ke. Tak boleh. Wala tahtahu, tak boleh kata Allah di bawah arash, Allah di bawah bumi, Allah di bawah langit. Pun tak boleh. Wala yaminahu, tak boleh kata Allah di kanan langit, di kiri langit, di atas langit, di bawah langit. Tak boleh tak? Di kanan arash. Di kanan bumi, tak boleh. Wala shimalahu, tak boleh kata Allah di kiri bumi, di kiri langit, di kiri arash, tak boleh. Wala khalfahu, tak boleh kata Allah di belakang langit, di belakang arash, di belakang bumi, tak boleh. Wala amamahu, tak boleh kata Allah di depan langit, di depan bumi, tak boleh. Di depan arash, tak boleh. Jadi nak ayat katanya, dhabit satu lagi. Jami'u ulama'il kalam,
sekalian ulama-ulama kalam ni, zahaba jami'u ulama ikalami, telah memperjalanilah oleh sekalian ulama kalam ala nafyil jihati, di atas i'tiqad pendapat nafi pihak bagi Allah Ta'ala, illal musyabbihah, melainkan puak musyabbihah. Puak musyabbihah, puak yang menyerupakan Allah dengan makhluk, satu-satunya daripada puak-puak kalam yang tidak menafikan jihah bagi Allah Ta'ala, bahkan mensabitkan jihah bagi Allah Ta'ala. Tu. Dobit sikit lagi tadi tu. Baik, habis itu. Kenapa la yuqalu? Dobit sikit. Dobit wala amamahu, dan tidak boleh dikatakan Allah berada di depannya, di depan syait, di depan jirim. Allah berada di depan bumi, Allah duduk depan arash, Allah duduk depan langit. Balik. Li'anna haza minas sifatil, li'anna haza, kerana bahawasanya ini, depan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ni, min sifatil ajsami, setengah daripada segala sifat-sifat bagi segala jisim. Wallahu ta'ala laisa jisman, padahal bermula Allah Ta'ala itu tidaklah ia tu zatnya berjisim. Maka kerana tu tak boleh kata gitu. Habis itu. Tabik dia dah ni. Wa munazzahun anittisali, dan tersuci Allah Ta'ala daripada berhubung fi zati pada zat, au bil ghairi, atau dengan yang lainnya daripada zat. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Wa munazzahun. Mana peningnya? Sedih. Nek bazika tak menimpa lo. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma fudulul halali, dan ada pun yang lebih-lebih daripada halal. Apa? Jadi maksudnya ma ukhidha minal halali li syahwatin nafsi, barang yang diambil daripada benda-benda yang halal tapi kerana keinginan nafsu. Dah haram tapi nafsu nak lebih-lebih, nak kereta mewah, nak rumah besar, nak itu, nak ini, hak lebih-lebih lah kau yang nak. Itu maknanya. Wa amma fudulul halali, dan ada pun mengambil daripada perkara yang halal tu kerana nafsu syahwat, hak lebih-lebih, nak lebih-lebih benda halal dengan makna nak mewah-mewah itu. Tapi halal lah, bukan haram. Haram sekecek dah, lepas dah haram. Tak ada jalan semata dah haram tu. Kalau kita nak ambil hak halal lebih-lebih mewah-mewah kerana nafsu syahwat kita, lagu mana? Jawab bagi adapun, farabita jawab bagi adapun, fa innahu, maka bahawasanya ai fa innal fudulah, atau fa inna hadzal fudulah. Kerana bukan kerana, maka bahawasanya lebih-lebih tadi. Lebih-lebih daripada benda hak halal tapi kerana nafsu syahwat tadi tu. Afatun, ialah kebinasaan, afatul ibadi. Bidhammil ain, bukan baca ibadi, bidhammil ain jam'u abidin, bidhammil ain maknanya afatun ubadi, gitu, dengan dhammah kan ain. Baca ubadi. Afatul ubadi, ialah kebinasaan bagi sekalian orang-orang yang beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu. Wa baliyatu ahli ijtihadi, dan bala yang besarlah bagi orang yang bersungguh-sungguh. Ahli ijtihad, ahli ijtihad fil ibadati, orang yang bersungguh-sungguh pada amal ibadah. Tuh. Jadi orang yang nak menjalani jalan ibadat, jadi abidin, sungguh-sungguh hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia ambil benda halal tu di atas jalan lebih-lebih kerana nafsu syahwat dia, maka itu kebinasaan bagi dia. Itu maksud.
Tak? Kebinasaan bagi dia. Fa inni maka sesungguhnya aku, kata Imam Ghazali, ta'ammal tu telah memperhalusilah olehku. Aku telah ta'ammul, aku telah perhati tilik dengan halus. Itu mana? Fawajadtu maka mendapatilah olehku fihi padanya ai fi fudulil halali. Sabitlah padanya pada lebih-lebih, mana pada pada mengambil lebih-lebih daripada benda yang halal tu kerana nafsu syahwat tu, asyara afatin atau asyara afatin 10 segala penyakit-penyakit. Nah itu. Hunna bermula 10 tu. Usulu fi hadza sya'ni ialah segala usul, ialah dasar, ialah segala pokok-pokok. Tu. Fi hadza sya'ni pada ini kelakuan. Nah, Imam Ghazali kata aku telah perhati cermat, aku siasat dah, dia kata. Nah, maka aku dapati bila orang tu ambil benda halal dengan bermewah-mewah di atas jalan kemahuan nafsu dia, jamu nafsu dia, ada 10 penyakit-penyakit. Nah itu, ada 10 kebinasaan. Mana? Al-ula, yang pertamanya, anna fi kasratil akli, bahawa pada sabitlah pada memperbanyakkan makan itu, qaswatal qalbi, ialah mengeraskan hati, mengeraskan bagi hati, wa dhihaba nurihi, dan memperhilangkan cahayanya, yakni cahaya ibadat. Jadi hilang cahaya ibadat. Hati jadi keras, jadi hilanglah, orang panggil nurihi nurul qalbi, gitu. Begitu. Wa dhihaba nurihi, dan hilanglah cahayanya cahaya ibadah. Tuh. Ruwiya diriwayatkan. Betul dah qaswata dah. Betul dah. Ruwiya diriwayatkan anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumitu. Betul, itu kah? La tumitu, la tumitul qalba bikasratit ta'ami wasyarabi, fa innal qalba yamutu kazzar'i idza kasura alaihi al-ma'u. Tu Nabi SAW sabda. Tengok. Ruya diriwayatkan anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tumitu, jangan engkau mematikan al-qalba, akan hati jantung hati kamu. Engkau matikan hati jantung hati kamu tu dengan apa? Bikasratit ta'ami, dengan sebab banyak makan, dan wasyarabi, dan minum. Tu jangan iman kecil, jangan. Mematikan hatimu dengan sebab makan banyak, minum banyak. Nah itu ni. Jangan. Itu yang jadi malah ngaji, malah ngapa, malah ibadat. Kenapa? Karena mematikan hati dengan banyak makan, banyak minum. Dia kata tak banyak makan, tapi makan tu telur dengan kicap ya, tapi sepuyuk orang. Banyak tu kat sini. Fa innal qalba, kerana sesungguhnya hati itu, fa innal qalba, kerana sesungguhnya mati itu, yamutu, mati ia, kazar'i, seperti tanaman. Kazar'i yamutu, seperti tanaman yang mati, idza kasura, apabila banyaklah alaihi ala zar'i al-ma'u, oleh air. Banyak sangat mucuah air dah ni. Apa kak? Ya sini. Banyak sangat mucuah air. Nah, tanamanmu. Orang sirai pagi sekali, petang dia 24 jam sirai semua. Nah, siapa banjir jadi tanaman dia? Mampu betul ya kak? Jadi hati kita tu seperti tanaman lah. Kalau banyak sangat air yang sumbat pun mampu juga tanaman. Gitulah hati kita. Kalau makan banyak, minum banyak, mati hati kita. Itu maksud kita. Walaqad syabbaha fi dzalika ba'du salihina. Wallahu a'lam lah. Bismillahirrahmanirrahim.
inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.